Hello guys, Assalamualaikum, selamat malam ya. Jadi hari ini saya nak kongsikan perkembangan Kaido Quality Resource lah. Jadi untuk yang terbaru ni kita dah berjaya mendaftarkan tajuk-tajuk khusus CCD CIDB kita tu, 10 mata CCD tu kepada dengan pihak HRD Corporation lah, sebab ada peserta-peserta yang telah menempah slot khusus bersama dengan pihak tempur usaha, juga memohon untuk dapat HRD Corps claimable lah untuk program mereka. Jadi sebab kami adalah tempur usaha ni, dia ada tauliah daripada HRD Corps sebagai pusat latihan untuk program-program HRD Corps, dan saya dan Tuan Haji Samsudin Sulaiman pun kami berdua dah ada TTT exemption daripada pihak HRD Corps. Jadi kami boleh memohonlah program-program itu untuk dapatkan tahap HRD Corps claimable. Dan salah satu syarat untuk menjadi accredited TTT trainer untuk HRD Corp ialah buat rakaman video ya. Dan untuk jadi, selepas tuan-tuan dah dapat dah buat TTT khusus train the trainer dengan HRD Corp, ataupun macam kami sebab sejak tahun 2018, kalau saya 2019, Haji Samsudin lagi awal lah, kami memang ada lesen. Macam saya sendiri, saya ada lesen train the trainer daripada pihak SIAS pada Januari 2019 sejak Januari 2019. Jadi saya hanya perlu mohon exemption daripada pihak HRD Corps, dan pihak HRD Corps pun melalui seminar yang saya sertai pada hari Rabu lepas, ada dua kaedah lah untuk menjadi accredited TT trainer dengan HRD Corps, iaitu yang pertama melalui assessment, yang kedua melalui aktiviti lah. Bagi mereka yang telah dapat TTT exemption sebelum Januari 2021, mereka layak untuk mendaftar 120 jam dalam yearly record. Maksudnya record mengajar selama 12 bulan kalender selama 120 jam sebagai aktiviti lah, dan submit pada pihak HRD Corporation. Bagi saya pula, sebab kami dapat TTT exemption HRD Corp ni selepas Januari 2021, maksudnya saya dapat pada Ogos 2022, maka saya melalui assessment. Kalau melalui assessment, dia tetap 120 jam, tetapi dalam 120 jam tu tuan-tuan kena buat rakaman video lah. Dia punya syarat yang lain ialah mesti melibatkan minimum 2 orang peserta dewasa, kelas mestilah kelas bersemuka, dan minimum kelas ialah 4 jam lah, sesi 4 jam. Tapi sekarang ni sebab sejak PKP COVID, kursus kebanyakan secara online. Salah satu sebab ialah faktor ekonomi lah, sebab bila buat secara online dia akan lebih mudah. Jadi bila buat secara online, macam pihak kami perlu mendapatkan surat daripada para peserta, daripada syarikat para peserta yang mereka mahu untuk mengadakan kursus secara online, bukan secara face to face lah. Sebab ramai peserta saya ni kebanyakan daripada Selangor dan Perak ya. Ada juga daripada Negeri Sembilan. Sebab kami ni tempur usaha base di Johor Bahru. Jadi bila kita buat online, memudahkan peserta daripada negeri lain untuk menyertai, dan juga harganya murah lah. Macam kami tawarkan harga untuk satu kursus sekitar RM180 saja. Tapi untuk kursus CCD kita berikan diskaun RM50 lah. Jadi hanya perlu bayar RM130. Tapi kalau peserta yang perlu buat mohon HRD Corps claimable, kami
tak tawarkan diskaun lah. Jadi bayar penuh 180 sebab prosesnya agak panjang ya untuk sebab kita claim tuan-tuan punya penyertaan tu dengan pihak HRD Corps lah, bukan kita ambil bayaran daripada tuan-tuan. Dia punya sistem berbeza ya. Kalau mata CCD dia straightforward lah, tuan-tuan bayar dengan pihak penganjur. Tapi pihak penganjur masa mohon mata CCD tu dia dah bayar levy siap-siap lah kepada pihak CLDB. Ya. Itu dua situasi lah ya. Tetapi itu memberikan satu penambah baik lah kepada pihak tempur. Jadi saya nak kongsikan perubahan-perubahan sebab bila kita buat tajuk ni, kita kena suitkan dengan keperluan pihak CIDB dan juga keperluan pihak HRD Corporation. Jadi salah satu ialah pihak HRD Corporation dia nak kita punya dokumen macam kita punya course outline ataupun kita punya tajuk khusus tu mestilah sepenuhnya dalam bahasa Melayu ataupun sepenuhnya dalam bahasa Inggeris lah. Dia tak boleh campur lah. Jadi kami ada buat penambahbaikan dari sudut itu dan juga sekarang tadi saya baru siap ubah saya punya saya punya course online kepada sepenuhnya dalam bahasa Inggeris lah. Jadi 4 khusus yang telah pun berdaftar dengan pihak CDB tu kita buat macam tu lah. Ya. So saya nak tunjukkan pada kelas pada 22 September ya. Kelas pada 19 September tu kita tunda sebab kita ada komitmen lain dengan pihak sebagai kita ni tempur ni kita pun bertindak sebagai konsultan ya. Jadi pada tarikh itu ada clash dengan aktiviti yang lain. Jadi kita tunda jadual untuk defect check the report tu. Khusus tu yang sepatutnya pada 19 September kita tukar kepada 13 Oktober lah. Jadi kelas pada bulan September ni yang permulaan ialah untuk kelas QLASIC in Construction Contract lah. So untuk QLASIC in Construction Contract seperti yang dipersetujui dalam mesyuarat tadi, kita bersetuju untuk tajuk ni kita ubah lah. Kita ubah. Tetapi main title masih sama. Main title dia ialah QLASIC in Construction Contract. Cuma kita ubah kepada Introduction Related by Law and CCC lah. Jadi tajuk ni sepenuhnya dalam bahasa Inggeris. So tajuk sekarang dia sepenuhnya dalam bahasa Inggeris, iaitu QLASIC in Construction Contract, Introduction Related by Laws dan CCC. Sebab untuk submit claim HRD Corps tu kita perlu lampirkan dokumen-dokumen lah. Macam khusus ni kita ada 2 dokumen yang kita kena lampirkan. Satu, kelulusan mata CCD CIDB. Kedua, rekod pembayaran daripada para peserta lah, ataupun rekod surat menyurat lah. Dia ada 2 dokumen lah sekurang-kurangnya nak kena upload dalam sistem yang disediakan oleh HRD Corps. Jadi kita compatible lah benda tu kita mengikuti apa yang diperlukan. Okey, ini yang pertama. Yang kedua, pada tarikh 26 September ni kita dah jadualkan khusus untuk QAQC in Construction. Dan untuk QAQC in Construction kita dah tukar dia kepada dia punya main topik still sama, QAQC in Construction, tetapi untuk subtopik dia kita letak pada proses, record and strategi lah. QAQC ni adalah quality assurance dan quality control kan. Dia lebih kepada documentation. Jadi ini tajuk dia saya ingat yang bersesuaian ialah QAQC in Construction, proses, record and strategi lah. So itu perubahan, minor changes yang kita buat supaya tajuk kita ni selari lah untuk kedua-dua belah pihak lah. Baik. Yang ketiga, saya nak perkenalkan kita juga untuk slide yang baru. Kita juga ada satu package lah tentang renovation and small project. So untuk renovation and small project ni kita tambah baik dan sekarang tajuk dia ialah renovation and small project,
work permit, related bylaws and CIDB contract lah. So penekanan kita kepada renovation ni ialah slide renovation ni ialah untuk work permit lah, macam mana nak mohon work permit. Dan juga kita juga terangkan related bylaws lah, maksudnya perundangan dan sudut perundangan ya. Apa yang kena buat, macam lantikan ya. Macam itu hari dalam minggu lepas Datuk Bandar di BKL Datuk Bandar Kuala Lumpur ada bercakap tentang tiada keperluan lah untuk melantik konsultan lah bagi kerja-kerja renovation tertentu. So pemahaman kami ialah sekarang untuk kategori renovation tu ada 3 kategori A, B dan C. Ini dipakai throughout Malaysia lah, OAC 3.0 plus Jadi kategori A tu memang tak perlu apply permit lah. Kategori A ni macam kalau kita pasang awning kat rumah kan, awning tu yang bersifat pasang siap lah, maksudnya pihak kontraktor dah buat di dia punya bengkel dan dia bawa untuk fix saja dekat rumah lah, untuk pasang saja, jadi tak ada isu. Tapi kategori B ni kalau contoh pasang awning tu tapi melibatkan kerja-kerja, contoh dia perlu buat pemasangan ataupun kerja-kerja pemasangan di tapak lah, maksudnya dia fabricate in site lah, site fabrication in situ fabrication. So kalau melibatkan in situ fabrication ataupun melibatkan kerja-kerja ubah suai, katakan pasang kitchen top dalam rumah, dia perlu untuk dia jatuh kepada kategori B dia perlukan untuk mohon pada permit lah. Tetapi untuk kategori C ni tetap kena lantik konsultan. Ini untuk contoh tuan-tuan rumah di kawasan taman perumahan kan, ada tanah mungkin dekat belakang tu ada setback 5 kaki sampai pagar daripada dinding bangunan sedia ada sampai ke pagar tu ada 5 kaki atau 10 kaki. Jadi tuan-tuan nak buat habis lah. Jadi ada tambahan struktur buat apa tu, pad footing yang baru, buat beam yang baru, lepas tu naikkan tiang So benda-benda yang buat macam tu dia perlukan dia jatuh kepada renovation kategori C. Jadi kategori C ni submission atau permohonan permit tu tuan-tuan tak boleh buat sendirilah. Tuan-tuan kena lantik konsultan ataupun principal submitting person konsultan. Biasanya arkitek yang akan submit lah. Dia 3 pihak Submitting person ni ada 3 pihak. Satu surveyor, building surveyor, kedua engineer, ketiga arkitek lah. Tetapi kebanyakan kes adalah arkitek. Sebab banyak borang dalam borang G untuk OSC 3.0 plus tu, dia banyak borang-borang yang kena verify by arkitek. Tapi untuk structure tu drawing tu perlu disediakan oleh professional engineer lah. So borang tu pun engineer dia kena prepare. So kategori C ni memang perlukan permit lah. Sebab satu, kalau kita tengok dari sudut perundangan town planning, dia ada keperluan setback lah. Jadi setback tu kena faham, dia berdasarkan kepada standard perumahan kebangsaan jadi dalam standard perumahan kebangsaan tu dia memang ada setback. Itu semua saya terangkan dalam saya punya kursus ni lah, renovation and small project, work permit, related by law and CIDB contract. So yang keempat, ini tajuk yang daripada asal. Ini tajuk pertama yang saya bekerjasama dengan pihak tempuh usaha, iaitu defect checklist report. So untuk defect checklist report ni kita buat minor changes. Major topics, major title still sama, tapi untuk minor ni kita perkenalkan yang lain lah. Kita tambah lah, iaitu defect checklist report, reduce, tackle and strategy. Jadi kita kita perkenalkan, kita tambah tajuk ni lah supaya dia tepat kepada penyampaian dari sudut bahan slide yang disediakan lah, dan tumpuan kelas lah. So saya fikir defect checklist report, reduce, tackle and strategy ni lebih tepat lah, untuk kita menerangkan kepada para peserta lah. Sebab ini tentang warranty claim bagi pihak owner bagi pihak owner, dan dia ada dua fasa lah. Satu fasa under construction, iaitu sebelum CPC,
Itu under construction, defect under construction. Dan satu lagi selepas pasal serah kunci lah, iaitu defect liability period. So itu warranty claim antara pihak kontraktor dengan pihak tuan rumah lah, ataupun pihak klien iaitu pemaju. So ada dua fasa. So itu adalah perkara-perkara yang kita kongsikan dalam kursus inilah. So dalam kursus defect checklist report ni, kita memang tumpu sepenuhnya kepada QLASIK standard lah. QLASIK standard CIS 7 2021. Saya assessor tapi baru level 2 sajalah ya, bukan professional assessor. Tapi saya assessor level 2 pada tahun 2017 lah saya lulus exam tu. So saya banyak menekankan tentang CIS 7 2021 lah. Dulu kita CIS 7 2014 ya, sekarang CIS 7 2021. So penekanan kita kepada topik itulah, kepada standard tu, okay, dan keperluan-keperluannya. So dalam kelas ni ada banyak yang kita akan kongsikan lah. Jadi itu antara bahan-bahan yang saya sediakan, yang telah kita sediakan, dan sedikit perubahan yang kita buat lah. Jadi insyaAllah pada 22 September ni, sebab kita dah ada list of participant yang mencukupi dan kelas akan berlangsung lah insyaAllah kalau tak ada haral. Jadi QLASIK in construction contract ni memang kita akan anjurkan lah pada tarikh yang telah ditetapkan pada 22 September 2022. Jadi saya harap penerangan ini jelas, sebab saya sebenarnya dalam peringkat trial, sebab bila kita mohon program untuk HRD Corps claimable ni, dia ada requirement dia untuk buat rakaman video dan sebagainya lah. Dan rakaman video tu kena di-upload dalam kita punya YouTube channel lah. So untuk jadi rujukan lah. Jadi terima kasih atas perhatian tuan-tuan. Mudah-mudahan penerangan saya ni memberikan manfaat pada semua. Assalamualaikum.